Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton. Jadi saya Muhammad Amir Syazwan bin Muhammad Zaini bersama rakan saya Muhammad Arif Ikmal bin Syari, dan pada hari ini kami akan membentangkan subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan dalam tajuk isu semasa berkaitan etika, perundangan dan hak kemanusiaan. Dan isu yang kami pilih adalah isu guru ponteng. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada pensyarah yang telah mengajar kami, iaitu Cikgu Puan Sarina binti Muhammad Yassin, atas tunjuk ajarnya sepanjang kami belajar dalam subjek ini. Dan saya teruskan pada hari ini, dan kita akan adakan dengan soalannya, iaitu isu semasa berkaitan guru. Kami dikenakan buat analisis dan pembentangan isu tersebut berdasarkan aspek etika, perundangan dan hak asasi manusia serta impaknya kepada lingkungan guru itu sendiri. Dan isunya adalah isu melibatkan guru ponteng. Baik, jadi pada sesi kali ini saya akan bahagikan sesi ini pada dua bahagian. Bahagian pertama diterangkan oleh saya, yang mana dia melibatkan isu semasa yang berlaku dan dalam etika, bagaimana isu guru ponteng ini dinilai daripada segi etika keguruan, dan perundangan bagaimana isu guru ponteng dapat dilihat daripada sudut perundangan. Bahagian kedua pula akan diterangkan oleh rakan saya membicarakan tentang hak asasi manusia dan apakah impak yang memberi dampak diakibatkan isu yang berlaku, yang ini melibatkan isu guru ponteng. Baik, teruskan. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjelaskan apakah definisi ponteng yang diambil daripada Kamus Dewan edisi ketiga. Ponteng boleh didefinisikan sebagai kecoh, tipu atau lari daripada tugas, yang ini tanggungjawab dan juga lain-lain. Manakala guru ponteng bermaksud guru yang lari daripada tugas yang diamanahkan kepada mereka, sama ada tugas itu melibatkan mengajar, menghadiri mesyuarat ataupun sebagainya yang bersangkutan dengan aktiviti mereka di sekolah. Jadi terdapat banyak punca yang mengakibatkan guru ponteng, antaranya melibatkan etika dan accountability serta elemen-elemen penguatkuasaan yang lemah. Okey, baik. Jadi kita tengok definisi aspek yang terlibat. Aspek yang terlibat kalau kita tengok dari segi etika, bahasa pada bergagasan etik, bahasa Inggeris yang dipinjam juga daripada perkataan ethos, iaitu bahasa Greek yang bermaksud sikap ataupun adat dalam menentukan tingkah laku. Daripada segi istilah, ia melibatkan peraturan, perilaku dan adat kebiasaan manusia. Yang ini diambil oleh Wong, Noreti dan Abdul Rashid dan juga Boon pada tahun 2018. Baik, daripada segi perundangan, bahasanya bermaksud perihal melibatkan atau berhubungan dengan perkara yang berasaskan undang-undang. Dari segi istilah, ianya melibatkan undang-undang bertulis oleh Badan Penggubal Undang-Undang seperti Perlembagaan Negara Malaysia, Surat Pekeliling Ihtisas SPI ataupun Ordinan Pelajaran 1969 contohnya. Dan hak asasi manusia pula bolehlah kita definisikan daripada segi bahasa yang memberi makna hak untuk dilayan dengan baik. Manakala daripada aspek istilah pula adalah prinsip moral ataupun norma kompas yang memandu menggambarkan standard tingkah laku manusia, dan ini dilindung secara berkala. Itu daripada segi definisi lah. Okey, jadi kita buka isu pada hari ini dengan isu guru ponteng daripada aspek etika. Baik, kod etika keguruan sama seperti profesion yang lain, yang mana ianya bersifat profesional seperti doktor dan peguam. Mereka ini mempunyai kod etika tersendiri, sama juga dengan guru. Dan tata susila profesi keguruan ini merupakan satu set kod etika yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM bagi memastikan guru menjaga imej profesi daripada segi etika. Oleh yang demikian, seorang guru itu harus ada satu kita katakan nilai untuk mematuhi kod etika demi menjaga imej seorang guru itu sendiri. Jadi guru yang melanggar aspek kod etika ni memang kita anggapkan sebagai guru yang kurang daripada segi tanggungjawabnya. Kerana ia juga adalah salah satu isu yang dibincangkan di peringkat global yang dipanggil sebagai teacher absentee ataupun ketiadaan guru. Okey. Jadi kalau kita dapat lihat,
kod etika ni juga berkenaan dengan ikrar yang telah ditetapkan dan ikrar yang telah dilafazkan oleh guru untuk membawa tujuan utama pendidikan itu sendiri, yang mana menuju ke arah pembentukan warga negara berilmu yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menjadi beberapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat, ke arah prinsip-prinsip rukun negara. Jadi kalau isu yang berlaku seperti isu guru ponteng ini, dia akan merencatkan perancangan tersebut, di mana isu guru ponteng ini akan membuatkan pelajar-pelajar terkapai dan tidak dapat menjadi insan yang memandu prinsip utama pendidikan, iaitu menuju ke arah pembentukan warga negara yang berilmu. Okey, selaras juga dengan peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib yang terkandung di dalam perintah-perintah am kerajaan, di mana peraturan 23 ni menjelaskan bahawa ketidakhadiran bertugas tanpa cuti ataupun kebenaran terlebih dahulu ataupun tanpa sebab yang munasabah. Baik, ini kita tengok beberapa kes yang terlibat. Kalau yang baru ni di Shah Alam telah dikatakan bahawa Menteri Pendidikan yang pada masa itulah pada tahun 2015 iaitu Teo Cheng ni akan mengambil tindakan terhadap laporan kes guru ponteng. Dan kebanyakan kes guru ponteng ni berlaku di tempat-tempat yang pedalaman dan terpencil seperti di negeri Sabah ya. Okey. Jadi guru ponteng ni menyalahi etika keguruan dengan prinsip jelas pada dasar locus parentis. Apa yang dimaksudkan dengan locus parentis ni adalah tentang keberadaan guru di dalam kelas. Jadi apabila guru tiada dalam kelas, banyak perkara boleh berlaku. Apabila guru itu tak ada dengan kita katakan sengaja, jadi PDP itu tidak dapat dijalankan dan masalah-masalah sikap lain ataupun kita katakan masalah perilaku dan tingkah laku tidak dapat dikawal. Contoh lain dalam kes klasik adalah kes Zazlin Kamaruzaman pada tahun 1989 yang cedera di dalam kelas. Jadi kes ini memberi pengajaran bahawa kalau ketiadaan guru di dalam kelas adalah salah satu punca bagaimana salah satu masalah itu boleh berlaku. Apatah lagi kalau ianya berbulan-bulan lamanya. Ini akan mengakibatkan pelbagai masalah dalam tempoh PDP dan ia merencatkan hasrat negara untuk melahirkan insan yang berilmu. Baik, kita lihat fakta kes tentang isu guru ponteng apabila ketiadaan guru. Guru tersebut gagal untuk masuk ke kelas dan mengajar subjek bahasa Inggeris. Dan ini telah dilaporkan oleh pelajarnya sendiri dan ianya menjadi satu isu besar apabila melibatkan etika mereka yang berada di sekolah dan juga pihak-pihak atasan yang terbabit.
kesan-kesan yang berlaku lah sebabkan tiadanya guru ataupun guru ponteng ni. Dia merencatkan perencanaan pelbagai. The real issue, the growing chasm between the richest and poor. Jadi jurang antara pendidikan yang kaya dengan yang miskin adalah amat tinggi lah disebabkan akibat isu guru ponteng ni. Kerana apa? Kerana ada juga guru yang memilih untuk masuk ke kelas yang pijak saja, yang pandai saja, kelas belakang diabaikan, makanya yang kelas belakang ni akan terus ketinggalan lah. Jadi ini adalah salah satu kita katakan dampak yang negatif. Baik, teruskan lagi. Okey, jadi saya bagikan satu rangkuman aspek etika terhadap isu guru ponteng ni. Daripada segi etikanya, guru yang mencetuskan isu ponteng ni tidak mematuhi etika keguruan seperti Standard Guru Malaysia SGM yang menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru. Kerana apa? Kerana perbuatan ponteng ataupun tiada di sekolah ni menyalahi tanggungjawab guru pada faktor kebajikan dan keselamatan pelajar. Guru ini kena patuhlah dengan prinsip etika sebab niat yang betul, perlakuan yang baik, berdisiplin serta beradab dan menjadi penggerak kebaikan tu patut ada pada guru. Di samping mengutarakan janji baik yang telah diberikan. Baik. Jadi saya masuk pada aspek perundangan pula. Daripada segi aspek perundangan ni, undang-undang yang menentukan tindak tanduk guru terkandung dalam Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 yang dipinda pada 2002. Okey. Dia menuntut pada guru untuk berkelakuan baik dan bertata tertib mengikut garis paduan yang ditetapkan. Jadi antara peraturan dia yang kita tengok penting adalah peraturan 4.2 yang mana tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi, tidak boleh berkepentingan peribadi, bercanggah dengan kepentingan awam dan menjaga baik nama baik profesi keguruan dan lain-lain. Jadi sudah jelas dari segi bahawa kalau guru melakukan isu ponteng ini ataupun tidak berada di sekolah dalam jangka masa tertentu, ianya telah melanggar Tata Tertib 1993 ini, peraturan ini, di mana guru itu tiada di sekolah untuk menjaga nama baik profession dan juga dia tidak ada untuk melakukan kepentingan awam iaitu mengajar. Dia melakukan kepentingan peribadi dengan membuat hal lain. Jadi ia menyalahi Tata Tertib 1993. Kalau kita tengok daripada sudut SPI pula ataupun surat pilihan ikhtisas yang mana warta kerajaan dikeluarkan oleh KPM dari semasa ke semasa, ini dah punca kuasa di mana meletakkan tindakan yang perlu diambil oleh guru. Contohnya, untuk membuktikan ketatnya arahan ini, kalau SPI bilangan 8 nombor 24 1998 menyatakan bahawa pelibatan guru dan murid dalam aktiviti pasukan, pakaian seragam, anjuran agensi kerajaan dan bukan kerajaan, dia menyatakan lagi bahawa dalam perkara A, dijelaskan bahawa pelepasan guru dari tugas-tugas harian tidak akan menjejaskan perjalanan, dan pada perkara B, cuti tanpa rekod bagi guru berkenaan tidak lebih 14 hari. Ini melibatkan cara rasmi. Sudah dikawal untuk tempoh jangka masa tidak berada di sekolah. Apatah lagi kalau melibatkan persendirian. Apatah lagi kalau melibatkan hal-hal yang tidak dimaklumkan. Ini menjadi satu isu yang besarlah dan masalah. Okey, kalau Akta Pelajaran 1996 pula menyatakan bahawa akta ini memantapkan sistem pendidikan kebangsaan dan fokusnya diletakkan kepada perkara 19 bab 1 bahagian 4 yang menyatakan guru hendaklah menyediakan murid bagi tujuan peperiksaan yang ditetapkan. Jadi perilaku ponteng ini amatlah mengganggu dan merecatkan persediaan murid kerana apabila tiada guru di dalam kelas, murid itu seolah-olah terpinga-pinga kerana
tiada panduan untuk membuat rujukan ataupun semakan pelajaran yang akan mereka belajar. Jadi ini akan membuatkan murid sukarlah. Jadi tahap guru yang ada dalam kelas dengan guru yang tiada dalam kelas, muridnya akan menghasilkan hasil yang berbeza. Ini amat menyedihkan sekali situasi ini. Kita tengok juga realiti yang wujud. Kita tengok peratus yang terjejas hampir 20% pada tahun 2009 mengikut angka jangkaan yang diberikan oleh Persatuan Pengetua-Pengetua. 20% rakyat Malaysia yang terjejas diakibatkan guru ponteng. Isu ini melibatkan kaki tangan sekolah yang tidak diindahkan aduan pelajar mengenai guru ponteng di Kota Belud. Ini kes di Sabah lah, pedalaman. Dan juga kes orang asli Pos Tohoi. Di mana orang asli, terdapat 5 orang, murid orang asli meninggal di dalam hutan dan disebabkan tiada pengawasan daripada guru. Ke mana gurunya pergi, itu hanya mereka dan mereka yang terlibat sajalah yang tahu kan apa yang terjadi. Inilah adalah dampak yang disebabkan oleh isu guru ponteng itu. Okey, jadi rangkuman kita daripada segi perundangan terhadap isu guru ponteng ini, guru-guru yang mencetuskan isu ponteng telah melanggar peraturan, punca kuasa dan akta yang menetapkan keberadaan guru. Perbuatan ponteng ini tiada di sekolah menyebabkan guru ini menyalahi tanggungjawab utamanya iaitu mengutamakan faktor kebajikan dan keselamatan para pelajar. Guru-guru ni haruslah berfikir, tak boleh berfikir dengan cara tradisional seperti mana apa yang difikirkan oleh pemikiran tradisional ni membentuk pada persepsi seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh iaitu Daniel Goleman dalam bukunya The Emotional Intelligence yang mengatakan kecerdasan emosi ni haruslah bermula pada salah satu faktornya kawalan kendiri. Guru itu harus ada kawalan kendiri pada dirinya sendirilah. Salah satu lagi juga diperkatakan oleh Andrea Zafiroko iaitu salah seorang guru yang memenangi Teacher Global Prize Award pada tahun 2018. Pada 2021 dia telah menulis satu buku yang berbunyi Those Who Can Teach. Jadi dalam bukunya ini menyatakan bahawa terdapat ramai guru yang dilatih, tetapi apabila hasilnya keluar tidak semua guru itu bersifat terampil. Jadi keterampilan inilah yang harus digali dan harus dilaksanakan bagi mengelakkan isu seperti guru ponteng itu berlaku. Okey, jadi untuk bahagian kedua saya serahkan kepada rakan saya iaitu saudara Iqmal Syahari untuk meneruskan pembentangan tentang hak asasi manusia iaitu bagaimana hak asasi manusia ini terjejas dengan isu guru ponteng dan impak kepada lingkungan. Bagaimana isu guru ponteng itu dapat memberi dampak kepada diri, murid, ibu bapa, sekolah, rakan sejawat, masyarakat dan juga profesion. Dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Iqmal bin Syahari dan saya akan teruskan pada bahagian yang kedua. Yang mana yang pertamanya kita melihat kepada hak asasi manusia. Okey, baik. Secara definisinya kamus Merriam-Webster. Okey, dia bagi definisi dari segi bahasa bahawanya hak asasi manusia ni adalah hak untuk individu, untuk dilayan dengan baik. Manakala dari segi istilah pula adalah prinsip yang menggambarkan standard tingkah laku manusia yang dinilai secara berkala. Dan dalam isu guru ponteng ini, fokus isu yang akan terlihat bagaimana hak pelajar atau murid-murid yang terabai akibat perbuatan yang tak bermoral dan tak bertanggungjawab ni. Kesan kepada murid akibat guru yang suka ponteng ni. Baik. Kemudiannya hak untuk mendapat pendidikan. Ini yang maksudnya kesannya tadi. Di Malaysia telah meratifikasikan Konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada 17 Februari 1995 yang antara lainnya menggariskan mengenai hak pendidikan bagi kanak-kanak. Dan jadi isu ponteng ini ataupun guru ponteng ini menafikan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan secara percuma. Kalau kita tengok pun menurut daripada Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1995 tu, yang mana kanak-kanak ni berhak untuk mendapat pendidikan. Sebelum, kalau kita kata sebelum ni mungkin melibatkan hak itu diambil
melibatkan isu fasiliti, isu peluang, isu kewangan dan sebagainya. Tapi kali ini kita tengok ke arah isu guru ponteng yang menyebabkan hak mereka terganggu ataupun mereka tidak mendapat hak untuk pendidikan tersebut. Kemudian hak pendidikan selari dengan UNESCO, okey, yang mana UNESCO tu telah menggariskan 4 tonggak, iaitu yang pertamanya belajar untuk menguasai ilmu, kemudiannya kemahiran menjadi insan berguna dan menjadi untuk harmoni serta bekerjasama lah. Alright. Kemudiannya Komisen UNESCO menjamin hak untuk pendidikan untuk semua kanak-kanak bagi membentuk kualiti pendidikan. Okey, ini samalah. UNESCO telah menggariskan hak untuk pendidikan kepada kanak-kanak. Okey, dan disebabkan tu juga isu guru ponteng ni ataupun guru yang tak nak masuk ke kelas tanpa sebab yang munasabah ni tak patut berlaku. Sama juga dengan isu guru ponteng yang dia tak nak masuk kelas yang dia tak suka ataupun kelas-kelas belakang ataupun kelas lemah. Okey, benda-benda ni tak patutnya berlaku lah, sebab walaupun murid itu lemah macam mana sekalipun dia tetap ada hak untuk mendapat pendidikan. Baik, rangkuman aspek hak asasi manusia terhadap isu guru ponteng. Yang mana guru yang mencetuskan isu ponteng telah mengambil hak pelajar, okey, macam yang saya terangkan tadi. Dia menafikan hak pelajar untuk mendapat pendidikan. Sama dia benda tu langsung ataupun secara tidak langsung. Kemudiannya perbuatan tidak bertanggungjawab oleh guru mengakibatkan ramai murid berpotensi dari kelas belakang atau kawasan terpencil dinafikan hak untuk berkembang. Ini betul. Maksudnya kalau dia tengok contoh murid di kawasan terpencil yang mana orang kata tak ada expectation yang tinggi, kita tak tahu kebolehan ataupun apa yang murid tu boleh buat di masa hadapan. Maksudnya guru ini mengalah tanpa mencuba, lebih kurang macam itulah. Dan guru tidak seharusnya mengamalkan pendekatan memilih murid serta hanya mengikut hati sahaja dalam mengajar dan memilih untuk ponteng pada kelas yang dirasakan tidak penting. Okey, ini pun betul lah. Sedar ataupun perasan atau tidak, benda ni memang berlaku. Ada guru yang ada favourite kelas dia, so yang dia tak suka tu kadang-kadang dia tak nak lah, lebih kurang lah. Sebagai contoh sebagai saya dan juga Amir ni cikgu pendidikan khas, yang mana bila adanya satu relief class, maksudnya guru kena relief kelas PKI, kelas pendidikan khas, mereka tak nak masuk. Okay? Mereka tak nak masuk. Even subjek pendidikan Islam yang melibatkan ustazah. Atas alasan mereka susah nak kontrol kelas, mereka susah nak ajar. Okay? Jadi benda-benda macam tu sepatutnya tak boleh berlaku lah. Okay? Sebab murid-murid pendidikan khas ni juga adalah murid dan juga mereka layak atau mereka ada hak untuk mendapat pendidikan. So diharapkan benda-benda macam ni di masa hadapan, kalau tak boleh hapuskan kesemuanya pun mungkin boleh dikurangkan lah. Dan saya rasa masalah ini di mana-mana sekolah yang ada pendidikan khas pun menghadapi masalah yang sama. Okay, impak terhadap lingkungan ataupun beberapa individu yang menerima impak tersebut lah. Okay, yang pertamanya impak ataupun kesan terhadap diri sendiri, terhadap guru yang ponteng itu sendiri. Okay, yang mana dia hanya kita boleh labelkan sebagai guru yang penting diri lah. Okay, menjadi orang yang hanya fikir pasal diri sendiri je. Dia tak tengok pun kesusahan orang lain dan seterusnya. Dia memang menjadi seorang yang tak tanggungjawab langsung lah. Kemudian dia merupakan guru yang ada motivasi yang sangat rendah. Okay, selesa dengan benda yang dia suka buat walaupun benda tu tak berintegriti, dan di hujung bulan tu dia hanya nak ambil gaji sahaja. Alright. Kemudiannya membina karakter diri yang negatif dan merugikan diri sendiri kerana tidak berjaya menjadi individu yang jujur. Okay, percaya atau tidak, benda macam ni walaupun berlaku di sekolah saja, tapi dia akan efek diri dia sendiri di luar nanti. Okay? Terhadap keluarga dan sebagainya. Sebab kalau kita bina orang kata jati diri yang negatif, start dekat sekolah ataupun start dengan kita punya pekerjaan, maka benda tu akan efek dalam kehidupan seharian kita juga. Kemudian ni kesan isu guru ponteng terhadap murid. Okay? Murid akan
hilang rasa hormat dan melihat guru sekadar ada bila memerlukan sesuatu. Okey, terlibat dengan keciciran pelajaran kerana gagal mengikuti pelajaran yang sepatutnya serta gagal mendapat peluang untuk mengembangkan potensi pembelajaran. Murid akan turut mencontohi budaya ponteng yang ditunjukkan. Maksudnya, guru ni dia sebagai role model kepada murid. Jadinya, apa yang guru tu tunjuk, murid tu sikit sebanyak dia akan terinfluence kan. Macam dia nak ikut juga cikgu tu buat apa. Yang pertamanya, kalau yang pertama, poin pertama tu hilang rasa hormat tu betul lah. Maksudnya macam mana kau nak murid kau respect kau kalau kau pun buat lebih kurang kan. And then kemudiannya keciciran tu dan juga mengehadkan potensi murid tu sangat-sangat betul lah. Saya terangkan daripada awal tadi. Okay. Dan keduanya, kalau murid pun ikut cikgu ponteng, jangan salahkan murid lah. Maksudnya kau pun tak tunjukkan teladan yang bagus kat murid. Tak ada sebab untuk murid tu orang kata nak follow benda yang baik. Okay. Sebab murid-murid ni antara yang paling mudah untuk orang kata diberi kesan ataupun dimanipulasi lah lebih kurang. Terutamanya murid pendidikan khas. Lagi senang untuk kita terkesan dengan benda-benda yang negatif ni lah. Sebab mereka lagi suka ikut orang. Okay, kesan kepada ibu bapa. Okay, of course lah, parent akan hilang kepercayaan untuk mereka hantar anak mereka dalam jagaan kita ataupun untuk belajar dengan kita. Okay, kemudiannya ibu bapa alternatif lain, memilih alternatif lain untuk menghantar anak mereka ke pusat akademik yang lain. Okey, bertindak menjauhi guru di samping beritahu anak supaya tidak mencontohi sikap buruk guru. Okey, ada yang lebih isu yang lebih besar melibatkan ibu bapa. Mungkin kalau ibu bapa tu mengambil keputusan untuk melaporkan kepada pihak pentadbir ataupun pihak atasan lah. So benda ni akan melibatkan isu yang lagi besar. Tetapi saluran yang digunakan itu adalah saluran yang sangat betul untuk membuat aduan berkenaan dengan masalah disiplin guru tersebut. Kemudiannya, isu guru ponteng terhadap sekolah. Prestasi akademik keseluruhan sekolah akan merosot, ini betul. Dan reputasi juga dianggap buruk kerana ada staf ataupun guru dia tu yang membawa imej negatif. Maksudnya, daripada awal ni dia kata dia pentingkan diri. Inilah maksudnya pentingkan diri. Okay, dia bukan saja memberi kesan kepada diri sendiri, tapi juga memberi kesan terhadap organisasi ataupun institusi sekolah itu sendiri. Orang luar confirm tak akan respect punya. Bila dia tahu, kata sekolah ni ada guru yang tak berintegriti, ada masalah disiplin. Takkan kita nak hantar anak kita pergi kat sekolah macam ni kan. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Okay, kita hadap masyarakat. Masyarakat tidak lagi memandang kejayaan guru sebagai mulia. Ini lebih menjadikan lah kalau benda ni terjadi. Kan? Daripada diri sendiri, membawa kepada organisasi atau institusi dan seterusnya membawa kepada profession cikgu itu sendiri untuk orang bercakap buruk mengenainya lah. Okay. Kemudiannya masyarakat akan mula melihat guru sebagai individu yang mementingkan diri. Inilah yang saya cakap tadi. Okay. Maksudnya masyarakat dia akan telahkan, dia kata cikgu ni penting diri. Lepas tu dia orang akan cakap juga sekolah ni tak bagus kan, sebab ada cikgu-cikgu macam gini. Dan dia orang akan cakap juga sekarang cikgu ni sendiri pun memang kerjaya yang tak bagus lah untuk ni. Dia orang nak kerja mudah, nak hujung bulan dapat gaji besar, macam tu je. Maksudnya benda-benda macam ni sepatutnya tak terjadi dan guru harus memainkan peranan dengan menunjukkan satu suri teladan yang terbaik untuk murid dan juga masyarakat. Okey, terhadap rakan sekerja. Okey, rakan sekerja ni orang-orang yang ada dekat sekolah tu lah. Okey. Rakan sekerja akan melihat guru sebagai contoh teladan yang buruk yang perlu dijadikan sempadan dan rakan sekerja akan mula menjauhkan diri. Okey, yang ini betul ada terjadi di sekolah ataupun tapi yang terbaiknya bagi saya adalah rakan sekerja yang perasan benda ni dia ambil inisiatif untuk melaporkannya dahulu kepada pihak pentadbir, terutamanya kalau ketua-ketua panitia ataupun sebagainya lah. Okay, sebelum benda ni merebak menjadi barah dekat sekolah tersebut. Okay, kesan kepada profession guru itu sendiri. Okay, nama profession guru
akan menjadi buruk dan keperluan ataupun profession perguruan tidak lagi menjadi profession yang menjadi pilihan dan diminati dan dipandang enteng. Okey, kalau kita tengok sekarang ni pun tidak menjadi pilihan ini merupakan satu benda yang betul juga. Sebab apa? Kita kekurangan guru. Dekat Malaysia ni sampai sekarang pun ada isu kekurangan guru. Sebabkan itu juga adanya program-program guru interim dan sebagainya untuk kita rekrut guru-guru daripada luar, daripada kan. Tapi itulah kita katakan, cumanya orang dah tak respect profession guru tu kalau kata masalah-masalah macam gini terlalu berlaku. Okay, guru merupakan satu profession ataupun bidang pakar sebenarnya. Okay, setanding dengan engineer, setanding dengan doktor. Okay, setanding dengan professional yang lain. Okay, guru juga termasuk dalam bidang tersebut, iaitu bidang pakar. Tapi kalau kata benda macam gini pun kita tak boleh nak cater, kita tak boleh nak tackle. Guru itu sendiri tak boleh nak ikut peraturan sebagai pejabat awam ataupun peraturan profesional keguruan itu sendiri. Macam mana title pakar, title untuk dihormati oleh masyarakat itu kita nak renung-renungkan. Baik action ataupun tindakan yang boleh diambil. Sebarang tindakan perlu diambil sama ada dari guru ataupun diri sendiri yang buat masalah tersebut untuk melakukan isu sendiri serta pihak berwajib yang ada di sekelilingnya, termasuklah rakan sekerja, termasuk pentadbir, termasuk pengurusan, termasuklah juga bahagian PPD, JPN ataupun pihak atasan yang lainnya. Guru tersebut haruslah balik kepada prinsip agama dan moral yang dalam membuat refleksi diri untuk berubah. Kemudiannya pihak yang berada dalam ruang di sekeliling guru tersebut perlu menegur dengan pelbagai cara ataupun melaporkan kepada pihak berwajib. Okay, ini pun betul, maksudnya ada rakan guru yang perlu membantu walaupun secara rela atau terpaksa membantulah, kita wajib membantu guru tersebut. Itu sahaja. Seterusnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, semua pihak harus bertanggungjawab untuk memastikan isu guru penting ini tidak berterusan serta dapat untuk diselesaikan. Hal ini amat penting kerana ia melibatkan profesi guru di pandang tinggi. Kemudian itu harus cakna kepada tugas atau amanah berat yang sentiasa mempertingkatkan diri. Dengan yang demikian, barulah sifat profesionalisme keguruan itu dapat memenuhi kehendak terhadap diri murid, ibu bapa, sekolah, masyarakat, rakan sekerja dan juga profesion dalam membentuk kemenjadian guru. Semua pihak harus memainkan peranan masing-masing kat sini. Daripada guru, diri sendiri, masyarakat, rakan sejawat dan sebagainya. Percaya atau tidak, isu guru penting ni sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Walaupun orang kata tu tak disebarkan ataupun tidak mendapat liputan yang meluas, tapi percayalah ada. Sama ada dia ponting sekolah, dia ponting kelas, dia ponting tanggungjawab, dia tak attend meeting, dia tak pergi program yang sepatutnya diamanahkan. Termasuk dengan attend meeting, dia tak attend meeting pun kita anggap sebagai ponting juga. So, benda-benda yang kita nampak simple tapi efek dia sebenarnya besar. Macam saya cakap tadi, terutamanya melibatkan saya guru pendidikan khas, melibatkan konsep pendidikan khas ataupun kelas pendidikan khas ni. Ada guru yang tak nak masuk gantikan kelas. Kalau itu dah, kalau kata itu dah cukup sedih. Ada yang lagi sedihnya bila ada guru ataupun ustazah yang diminta ataupun diberikan tugas oleh GB. Tahun ni awak kena mengajar pendidikan Islam untuk pendidikan khas. Ada yang sampai menolak. Orang kata bersungguh-sungguh tolak, kata saya tak boleh ajar pendidikan khas dan sebagainya. Benda-benda macam ni bila dipaksa oleh guru besar ataupun pengetua, mulalah dia nak berontak. Dia memang tak nak. Mulalah dia tak nak masuk. Tapi daripada awal tu sebenarnya dah salah lah. Patutnya dah dapat amanah ni, kita cuba jalankan dengan yang terbaik. Itu saja daripada kami. Saya dan juga Muhammad.
nama Syazwan. Mengundur diri buat masa kini. Okay. Akhir kata, pikulah amanah yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab, okay, tanpa mengira apa pun rintangan yang datang, kerana kita perlu melakukan ataupun mengerjakan amanah itu dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sebarang ganjaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.